Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saudara-saudari sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masih lagi mengkaji surah Taha, surah ke-20, juzuk ke-16. Ayat yang terakhir sekali kita tinggalkan ialah ayat 48. Latar belakangnya kita recap balik ialah tentang dialog di antara Nabi Musa alaihi salam dan juga Firaun, ya. Jadi di antara pengajaran yang telah pun sama-sama kita renungkan ialah tentang keseluruhan dialog tersebut menggambarkan satu pengajaran yang penting, iaitu kita akan tengok nanti macam mana kalau Nabi Musa bercakap dengan golongan yang tertentu, ada bahasanya yang tertentu, ya. Kita tengok nanti macam mana Nabi Musa apabila dia nak bercakap, memberi nasihat kepada golongan ahli sihir. Jadi bahasa dia tu lain. Jadi macam ayat 61 tu kita ke depan sikit. Contohnya, qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Wailakum ni maksudnya satu cercaan, ya. Wailakum, wailul likulli humazatil lumazah. Ada tu yang terjemahan kita pakai perkataan celaka, ya. Tapi kita bila menterjemahkan Al-Quran, penggunaan bahasa ni rupanya dia mengikut kepada cita rasa kita. Kalau belah-belah pantai barat ni, perkataan celaka tu dia melo sikit, dia tak berapa kasar dan kesat. Tapi kalau macam di pantai timur ni, dia berat, kalau kita kata celaka lah. Sebab tu kadang-kadang ada yang kita jumpa binasa lah. Yang penting bahasa Nabi Musa ni kepada golongan sihir ni sampai begitu sekali. Bahasa kepada pemerintah, orang yang berkuasa, adalah bahasa lembut dan bahasa nasihat. Jadi dekat sini kita tengok di antara pendekatan dakwah itu adalah dengan berkata dengan sesuatu yang lembut, ya. Jadi dia ada beza di antara mengutuk dengan memberi nasihat. Dia ada beza di antara mengkeji, menghina dengan memberikan cadangan. Jadi bahasa adalah merupakan satu perkara yang penting. Kadang-kadang benda yang kita nak sampaikan baik, tetapi disampaikan dengan cara yang tak baik, jadi itu sendiri akan memberikan kesan kepada orang yang nak kita sampaikan. Kaedah dalam Al-Quran kita tengok daripada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang diutuskan, bahasanya adalah baik. Tetapi kita kadang-kadang di dalam menerima kritik, di dalam menerima kecaman, kadang-kadang kita mudah hilang sabar. Jadi itu yang menjadi satu cabaran bagi orang yang berdakwah. Bagi kita yang berakidah, yang ada iman, ialah bagaimanakah hendak kita kekalkan kewarasan kita dalam keadaan kalau sekiranya kita menerima kecaman, kritik dan sebagainya. Apa yang Al-Quran ajar kepada kita ialah supaya kita sentiasa dapat mengawal diri kita, mengawal lidah kita, bahasa kita, wa'ima, dalam keadaan yang paling susah sekalipun. Jadi apabila kisah kita pernah dengar kemungkinan hadis bagaimana Sayyidatina Aisyah apabila marahkan kepada satu orang Yahudi, sebab apa memberi salam kepada Rasulullah bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sam ni racun lah.
Jadi Nabi pun jawab wa'alaik. Tapi sebelum Nabi jawab tu, Sayyidatina Aisyah dah marah. Dah marah sebab apa? Marah kalau suami kita begitu sekali dikecam dan dihina dengan bahasa yang sebegitu kesat. Jadi dia marahlah. Dia pun mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sedap didengar, ya. Tapi kemudian ditegur oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, wa ma bu'ithu la'anan, aku ni tidaklah diutuskan untuk menjadi seorang yang mencaci. Bahasa. Jadi macam mana pun kita tengok, kalau Nabi dalam 13 tahun baginda dekat Mekah, tidak pernah ada sesuatu yang kasar keluar daripada mulutnya. Sebab apa? Anggota lisan ni adalah merupakan satu anggota yang berat. Allah Ta'ala ciptakan lidah kita ni mudah, lembut, tetapi didatangkan dengan tanggungjawab yang amat berat sekali. Dan termasuk dalam kalangan anggota-anggota yang kalau sekiranya tidak dijaga akan menjadi musibah bagi kita di akhirat kelak. Kita teringatkan kepada hadis apabila para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang muflis? Dan di antara yang dinamakan orang muflis ni adalah orang yang datang dengan bergunung-gunung pahala, solatnya, puasanya dan sebagainya, tetapi semua tu sedikit demi sedikit hilang disebabkan oleh dosanya kepada manusia. Dosa kepada manusia boleh menghilangkan pahala. Bila sahabat tanya, manil muflis? Yang muflis di hari akhirat adalah orang yang datang dengan bergunung ganang pahala ganjarannya, tetapi dengan lidahnya dia mencaci, dengan perbuatannya dia menyakitkan. Maka diambil sedikit demi sedikit daripada dia segala kesalahannya itu apabila dituntut, sehinggalah apabila telah tiada lagi pahala, maka ditukarkanlah dosa orang yang menuntut itu menjadi dosanya. Jadi kalau dua-dua dah tak ada, pahala dah kering, dosa dah terlalu banyak, maka dihumbankan selepas itu ke dalam neraka. Jadi lidah merupakan satu perkara yang berat. Dan pada zaman sekarang ni, lidah ni bukan semestinya kita berkata-kata, tetapi pada benda yang kita tulis dengan segala macam platform sosial pada waktu ini, dengan WhatsApp-nya, dengan Insta-nya, dengan TikTok-nya dan sebagainya, maka ruang untuk kita melakukan kesalahan makin besar. Jadi saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada kita semua agar sentiasa memberikan tumpuan kepada masalah lidah. Berbalik pada ayat tadi, bila kita tengok bagaimanakah Nabi Musa menyampaikan dakwah baginda kepada Firaun, jadi kita teruskan kepada ayat 49. Ayat 49, qala faman rabbukuma ya Musa. Ayat 49 Firaun tanya, siapakah Tuhan kamu berdua wahai Musa? Tapi kita tengok ayat 47 tu, ayat 47 Nabi Musa kata, qad ji'naka bi ayatin mir rabbik, kami telah datang dengan tanda kebesaran tentang keagungan. Rabbika maksudnya Tuhan kamu, Tuhan kamu. Maksudnya itu telah pun kita sentiasa ulangkan apabila dalam masalah Tuhan, Tuhan kita semua sama. Yang membezakan adalah mereka yang memberikan sifat kepada Tuhan dengan sifat yang berbeza, tetapi sama. Kalau orang tanya orang Kristian ke ataupun agama yang the so called agama-agama ni, bila ditanya mereka akan kata no, dia kata berbeza. Tapi dalam Al-Quran diterangkan wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu, sembahan kamu adalah satu, sama. Tidak timbul masalah Tuhan ni lain, Tuhan lain. Kerana itu mereka itu dinamakan kufur. Kita pun kena faham, kena jaga akidah kita elok-elok. Bukan masalah ini Tuhan aku,
itu Tuhan kau. Tak ada. Tuhan sama, sembahan sama. Yang membezakan adalah cara bagaimana kita memperincikan sembahan kita, Tuhan kita. Itulah yang membezakan di antara akidah yang betul dan juga akidah yang kufur. Jadi yang pertama tu Nabi Musa gunakan Tuhanmu, wahai Firaun. Tapi dalam ayat 49 ni, qala faman rabbukuma, siapa pula Tuhan korang berdua? Maksudnya dekat sini ada satu bentuk kekufuran dan keingkaran daripada Firaun. Nabi Musa cuba sampaikan, wahai Firaun, Tuhanmu yang menciptakanmu, Tuhanmu yang memberikan engkau kuasa, mengangkat engkau dalam keadaan engkau menjadi seorang pemerintah yang agung di Mesir ni. Tetapi itu ditolak oleh Firaun dalam dialog ayat 49, apabila dia secara tidak langsung mengatakan, siapa pula Tuhan kau? Jadi dia tak kata Tuhan kita ke, Tuhan kami ke, tak. Dia kata siapa Tuhan kau. Jadi kat sini ada bentuk keingkaran. Dalam tafsir disebutkan keingkaran Firaun itu adalah jelas dia memang tak nak terima, memang tak nak percaya. Ada juga tafsir yang membawa man rabbukuma, siapakah Tuhan kamu berdua. Lepas tu dia kata ya Musa, bukan dua-dua, ya Musa ya Harun. Tak sebut dalam bentuk yang sedemikian. Sebab apa? Yang lebih dikenali oleh Firaun dekat sini adalah Nabi Musa, kerana baginda membesar di istana Firaun. Jadi dekat situ ada dia punya sebab-sebabnya lah kenapa disebutkan yang pertama Tuhan kamu berdua, tetapi yang diserunya cuma seorang, wahai Musa sahaja. Lepas tu qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Ayat 50 ni disebutkan oleh para pentafsir sebagai ayat yang amat ringkas tetapi mengandungi makna yang begitu besar. Kenapa pula? Kita akan tengok. Saya huraikan dulu makna dia. Qala rabbuna, qala, siapa yang qala? Nabi Musa yang berkata. Nabi Musa yang berkata. Dalam terjemahan Al-Quran ada juga dicadangkan supaya kalau kita menterjemahkan kisah-kisah yang watak-wataknya merupakan raja ke, ataupun dalam kisah Nabi Yusuf dengan ayahandanya ke, jadi eloklah sekiranya kita gunakan ganti nama yang betul. Kalau kemungkinan ada orang tak suka, tapi kalau apa yang kita cadangkan ialah dengan Firaun ni kena panggil tuanku lah. Tuanku. Orang kata kalau Nabi Musa tu dia kata better, tapi ada juga yang tak terima lah. Sebab tu kita pakai neutral, mudah aku engkau, but it is not that realistic. Tak realistik bila kita cakap dengan pemerintah, kita nak kata aku engkau dan sebagainya, tidak menepati budaya kita lah. Anyway, dia ada cita rasa yang berbeza dalam kalangan penterjemah. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in. Nabi Musa berkata Rabbuna. Dekat sini ada dispute sikit. Sebab apa? Adakah kita nak pakai Tuhan kami ke ataupun Tuhan kita? Dalam bahasa Melayu ni yang tak ada dalam bahasa Arab dengan bahasa Inggeris ialah kata ganti nama ramai ataupun jamak untuk satu kumpulan, satu perkara yang menjadi keistimewaan bahasa Melayu ialah dia mempunyai dua ganti nama yang berbeza. Kalau dalam bahasa Inggeris kita ada we saja, dalam bahasa Arab kita ada nahnu saja, dalam bahasa Melayu kita ada dua. Kita ada kami dengan kita. Tanya orang bahasa, beza apa kami dengan kita? Kalau kami itu bila kita bercakap dengan orang lain, bila kita tu kita cakap sesama kita. Ada beza. Jadi sekarang ni bila nak terjemahkan qala rabbuna, jadi kita pun melihat penterjemah pun kita menterjemahkan dan kita rasa lebih baik kita terjemahkan bukan Tuhan kami. Sebab apabila Tuhan kami, Nabi Musa dengan Nabi Harun akan mengatakan kami against ataupun vis-a-vis, orang putih kata kamu, addressee. Jadi kat situ
Ini bertentangan dengan apa yang ayat kita tengok sebelum tu. Apabila Nabi Musa kata ji'naka bi ayatim mir rabbik, kami datang dengan ayat tanda kebesaran keagungan Tuhanmu. Nampak? Jadi dekat situ kemungkinan yang lebih besar ialah yang dimaksudkan dengan Rabbuna, Tuhan kita. Sebab Nabi Musa dalam keadaan nak memujuk dan menyampaikan mesej Tuhan kita, wahai Tuanku, Tuhan kita, allazi a'ta kulla syai'in khalqahu a'ta. A'ta ni memberi, tuan-tuan. Tuan baca inna a'tainakal kautsar, a'ta. A'ta ni a'ta, pemberian, yang memberikan kulla syai'in. Kulla syai'in, kul maksudnya segala, syai' sesuatu. Mudah aja. Ini yang selalu tuan-tuan jumpa. Khalqahu daripada khalaqa, jadi daripadanya diambil perkataan makhluk, kan? Makhluk daripada kha, lam dengan qaf, yang memberikan setiap sesuatu yang diciptakannya ataupun yang memberikan ciptaannya segala sesuatu. Thumma hada, kemudian dia memberikan petunjuk. Apa maksud ayat ni? Jadi ayat ni secara umum maksudnya Nabi Musa berkata apabila ditanya oleh Firaun, qala faman rabbukuma ya Musa. Jadi ayat ni adalah merupakan satu ayat yang bukan sekadar soalan tetapi ada mengandungi sindiran. Ya? Sindiran maksud, siapa Tuhan kau tu? Sebab apa? Firaun sebelum itu dah mengisytiharkan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan engkau yang paling tinggi. Aku adalah Tuhan engkau yang paling tinggi. Tapi apabila disampaikan bukan Firaun, dan kau pun tahu yang kita ini semua diciptakan, kita ni diciptakan, kita ni ada pencipta kita. Dia sindir pula dengan ayat 49, siapa Tuhan? Siapa Tuhan kau? Jadi Nabi Musa memberikan satu jawapan dengan ayat yang begitu ringkas tetapi mengandungi makna yang begitu besar dan dalam. Tuhan kitalah yang memberikan ciptaannya, bentuk segala sesuatu. Maksudnya dekat sini Allah yang menciptakan kita dan menciptakan makhluk-makhluknya yang lain. Di dalam maksud penciptaan itu ialah kuasa Allah Ta'ala memberikan rupa dan bentuk kepada ciptaannya. Dan rupa dan bentuk itu adalah bersesuaian dengan fungsi-fungsi makhluk tersebut. Jadi kita ceritakan dulu apakah yang dimaksudkan lagi dengan memberikan bentuk. Manusia contohnya kita, dan kita belajar sains, biologi dan sebagainya, macam mana kita, tubuh badan kita ni kalau kita tengok terdiri daripada sel-sel. Ini normal punya biologi, kita belajar form 3, form 4 dulu kan. Macam mana sel-sel terbentuk, lepas itu bercantum-cantum sehinggalah memberikan rupa dan bentuk kepada sesuatu anggota. Semua yang ada pada badan kita, tangan, kaki, kepala, badan, mulut, telinga dan sebagainya adalah terbentuk daripada makhluk Allah yang dinamakan sel-sel tersebut. Persoalannya siapakah ataupun bagaimanakah sel-sel tersebut boleh membentuk rupa bentuk yang tertentu kalau tidak kan kerana adanya pencipta. Dengan adanya pencipta, maka dengan iradat ataupun kehendak pencipta kita, maka terbentuklah anggota kita. Sel-sel tersebut kita tak pernah tahu pun buat meeting ke, ada dia punya panduan, guideline, SOP lah dan sebagainya, melainkan hanya satu sahaja jawapannya, iaitu dengan iradat ataupun kehendak Allah Ta'ala. Ciptakan tangan, bagaimanakah tulang-tulang kita ni terbentuk dalam keadaan yang sebegitu terperinci. Sendi kita dekat tangan dengan sendi dekat lutut lain besarnya, kapasitinya lain.
Jadi macam manakah kita boleh menolak bahawasanya kita ni tercipta sendiri? Tang mana? Macam mana kita boleh kufur? Macam mana kita boleh menolak tidak ada pencipta? Kita ini merupakan satu kejadian yang kebetulan. Bagaimana kita boleh menerima kebetulan sebagai satu hujah? Kita ni wujud, kita ni diciptakan seperti mana yang dipegang oleh golongan etis, sedangkan segala ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu melihat pada diri kamu? Sel-sel tersebut macam mana? Macam mana kita dapat sel mata pula, sel telinga dan sebagainya? Semua Allah Ta'ala ciptakan dengan fungsinya, bentuknya dan sebagainya. Bagaimana kita diciptakan kaki kita, tangan kita dan sebagainya bersesuaian, dan Allah Ta'ala ciptakan kita semua dalam keadaan sama tetapi mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Dari segi apa? Rupa paras. Wallazi yusawwirukum fil arham, dialah yang memberikan bentuk kamu di dalam rahim ibu-ibu kamu, memberikan bentuk kita berbeza, luaran saja. Dan begitu delicate sekali ciptaan Allah Ta'ala ni. Kita tengok kadang-kadang orang berbeza rupa, ini cantik, ini tampan, ini kurang dan sebagainya. Tetapi kita lihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan ciri cantik, tampan dan sebagainya, itu adalah merupakan ciri perhiasan sahaja. Sebab tu orang putih kata beauty is skin deep. Dia kata kecantikan ni tidaklah merupakan hanya merupakan senipis kulit. Koyakkan muka kita ni semua nampak macam hantu. Tak kira lah cantik macam mana, dah nampak merah macam tu daging tu kan, koyaklah muka tu. Itu saja yang kita nak duduk banggakan kecantikan, nak duduk banggakan ketampanan dan sebagainya, hanya merupakan senipis kulit. Tapi kalau kita koyak kulit, bawah kulit ni kita nampak benda pelik. Lari kita kalau kita jumpa di tengah jalan dalam keadaan orang tak ada kulit. Jadi kadang-kadang ini merupakan satu daripada pengajaran Al-Quran, menyuruh kita berfikir, melihat benda-benda yang dekat. Kita tak perlu menunggu perkara-perkara yang the so called miracle. Nak tunggu awan tulis alif lam lam ha, ambil gambar beraya syekh, oh awan ada Allah. Yang keliling kita ni kita tak habis belajar lagi. Yang dalam diri kita ni kita tak habis tenung dan renung lagi. Buat apa nak tunggu awan, gumpalan awan membentuk perkataan Allah? Nak tunggu lebah buat sarang ada tulisan alif lam lam ha baru iman kita nak bertambah? Jadi ini merupakan satu perkara yang perlu kita tengok. Allah Ta'ala ciptakan segala-galanya. Sebab itu kata suruhan yang pertama turun wahyunya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, dan baca ada dua. Baca benda yang tertulis dan baca benda yang terlihat. Baca benda yang terlihat, kita tengok renung apa yang kita dapat daripada langit dan bumi dan sebagainya. Jadi kita akan tengok macam mana ini merupakan di antara tonggak kenapa kita perlu mempelajari sains dan sebagainya. Orang putih dia belajar sains, dia tak tanya why, dia tak masuk bab why, kenapa. Dia tanya apa, dia tanya bagaimana. Stop. Yang lain-lain tu bila dia tak boleh jawab, dia kata mother nature, mother nature, alam semula jadi. Ini adalah the wrath of mother nature. Apa Turkish punya earthquake kan, apa yang berlaku. Dia tak nampak benda itu sebagai salah satu daripada tanda kebesaran Allah Ta'ala dan juga kehendak Allah Ta'ala serta perbuatan Allah Ta'ala. Dia tak ada link. Tetapi kita apabila dalam pendidikan kita, pendidikan Islam, bila kita belajar sains, jadi kita perlu tahu apakah tujuan dia, untuk kita menyingkap betapa lemahnya kita sebagai makhluk. Itu purpose dia. Dalam education system kita sepatutnya ada perkara-perkara yang macam tu. Bukan sekadar kita mengajar, memberi maklumat, tapi kita mengajar, memberi pengajaran. Mengajar ada reason dia.
buat kata seorang ahli falsafah yang terkenal Malaysia, Syed Muhammad Naqib Al-Attas, dia kata tujuan kita belajar ni adalah untuk mengetahui kedudukan kita sebagai makhluk Allah dekat muka bumi. Kalau belajar tak sampai kepada tujuan tu, then it is meaningless. Dia tak ada makna, sebab kita tak dapat tujuan tersebut. Apa yang kita dapat adalah maklumat, tapi kita tak dapat pengajaran, kita tak dapat tujuan. Okay? Jadi apabila kalau kami dekat UAE tu, yang meninggal baru ni Tan Sri Prof Muhammad Kamal Hassan, dia antara benda yang dia tinggalkan adalah buku tentang bagaimanakah sains itu boleh diajar dengan menghubungkannya dengan akidah. Itu di antara moto lah kalau kami dekat UAE tu, kita punya moto dia panggil Islamization. Dia panggil Islamization of knowledge. Bagaimanakah kita nak mengislamisasikan pengetahuan. Pengetahuan ni bukan information, it serves something. Dia ada sesuatu yang nak dicapai. Nak dicapai itu apa? Tauhid, akidah. Kita belajar benda-benda begini supaya kita dapat lihat betapa adanya pencipta, betapa lemahnya kita. Kita ni diciptakan. Jadi maksud ni besar, sebab ni satu juga bukan sekadar menjawab soalan Firaun, tetapi juga untuk menyindir Firaun. Kamu kata kamu adalah Tuhan yang tinggi, apa yang kamu buat? Apakah kamu mampu nak menciptakan sesuatu, memberikan rupa bentuk kepada sesuatu? Jadi ayat itu walaupun 3-4 patah perkataan, tetapi mengandungi makna yang besar, menunjukkan keagungan Allah Ta'ala. Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Bentuk yang Allah Ta'ala ciptakan semuanya adalah sesuatu yang bersesuaian dengan fungsi makhluk tersebut. Allah Ta'ala jadikan kita dalam keadaan ada 2 kaki, maka boleh berjalan 2 kaki. Kita tidak perlu berjalan dengan macam mana teori Darwin kata, kita ni sebelum ni beruk, bila beruk ni kita jalan dengan 4 anggota, bukan dengan 2. Tetapi entah macam mana, entah because of the evolution dan sebagainya, lama-lama posture kita tu semakin tegak, maka kita pun menjadilah manusia. No way. Allah Ta'ala ciptakan kita begini, beginilah kita. Dalam keadaan apa yang telah pun diberikan sifatnya, kita berjalan sesuai dengan gravitinya, sesuai dengan tekanannya dan sebagainya. Haiwan-haiwan yang Allah Ta'ala ciptakan, contohnya bila haiwan ternakan untuk makanan kita, Allah Ta'ala mudahkan makanan haiwan tersebut. Rumput pun dia boleh makan. Tetapi haiwan-haiwan yang kita tak makan, yang membahayakan kita dekat hutan, tengok rimau, tengok singa dan sebagainya, makanannya pelik. Kalaulah kambing, kalaulah lembu tu makanannya serupa dengan makanan singa dengan rimau, payah kita nak piara pun payah. Tapi Allah Ta'ala mudahkan. Haiwan-haiwan ternakan dijadikan sifatnya jinak dengan kita. Kalau tak jinak, parah kita yang pergi duduk hutan, takut. Haiwan-haiwan yang liar Allah Ta'ala biarkan jauh, dudukkan dekat jauh dalam hutan dan sebagainya. Kalau kita renungkan sifat-sifat ini, siapakah yang menjadikan ciri-ciri dan sifat ini? Itulah di dalam Al-Quran ini dijawab dengan hanya beberapa patah perkataan. Allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dan dia memberikan dia ilham, memberikan dia fungsinya. Sebab tu kalau kita tengok haiwan, contohnya tak ada orang nak ajar pun, telur penyu menetas, semuanya menuju ke laut. Tak ada seekor pun yang sesat kat darat. Dia tahu mana, dia baru menetas. Naluri ibu haiwan, umpama kata dengan anak dia, macam mana dia tahu? Benda-benda macam tu. Dia ada kod dia, dan kita kalau belajar umpama kata benda-benda macam tu, diberikan fungsi kepada sesuatu. Dalam Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala tak kisah, doesn't mind, tak apa. Dalam keadaan kalau dia nak buat contoh pun, nak beritahu tentang kebesarannya, walaupun dengan seekor nyamuk. Sebab kalau kita belajar nyamuk, kita boleh tahu, oh hebatnya ciptaan nyamuk ni. Dia ada 3 jantung, 1 jantung tengah, 1 jantung dekat kepak kiri, 1 jantung dekat tepak kanan. Dia ada mata dia beribu mata dia.
Lepas tu dekat mulut dia pula dia ada dua jenis pisau. Satu pisau nak kerat gentas, satu pisau nak getak, nak kerat cara tegak. Nak tengok dulu. Dia ada suhu pula, boleh rasa. Seekor nyamuk tu Allah Ta'ala ciptakan walaupun kecil tetapi mengandungi ciptaan-ciptaan yang amat ajaib dan kompleks. Apatah lagi ciptaan Allah Ta'ala yang lain-lain, planet dan sebagainya, mataharinya apa dan sebagainya. Jadi inilah merupakan ayat yang para mufassir kata ayat yang begitu pendek tetapi mengandungi makna yang begitu dalam. Jadi daripada mana yang kita namakan insting, daripada mana datangnya benda yang kita rasa naluri, dinamakan naluri, semuanya adalah daripada pencipta kita. Apabila Firaun tak boleh nak jawab, apabila Firaun disindir dengan jawapan daripada Nabi Musa, ayat 51 tu kita tengok macam mana dia cuba untuk lari daripada tajuk. Qala fama balul qurunil ula. Okeylah kalau macam tu dia kata. Tapi nak cakap apa ni yang nenek moyang aku, kita orang selama ni, kau nak katakan dia orang tu salah? Kau nak katakan dia orang tu tak betul? Macam mana nak hukum dia orang tu? Baru sampai engkau ni bagi tahu benda-benda macam ni. Jadi seluruh umat masyarakat kami sebelum ni salah kalau ikutkan kepada engkau. Ini satu soalan. Pengajaran daripada ayat ini mengikut para ahli mufassir mengatakan tidak semuanya, bukan semua soalan adalah untuk mendapatkan jawapan. Kadang-kadang apabila kita berbicara, berdebat dan sebagainya, kita perlu faham. Ada soalan yang kita jawab kerana yang bertanya mahukan jawapan. Ada soalan yang kita perlu lari kerana yang bertanya hanyalah ingin menyindir. Dia ada dua cara nak jawab sesuatu soalan. Sama ada kita jawab soalan tersebut kerana yang bertanya benar-benar mahukan jawapan, ataupun kita lari daripada soalan tersebut kerana yang bertanya ingin merangkap kita. Ini kita ajar juga cara berdebat dan sebagainya. Jadi Firaun dalam keadaan ini membawa satu persoalan yang mana bukanlah masalahnya untuk Nabi Musa menjawab. Tetapi apabila Nabi Musa telah pun faham yang Firaun ingin mengalihkan tumpuan dan tajuk, maka dia pun tidak menjawab secara khusus. Sebab tumpuan perdebatannya ialah tentang siapa Tuhan kita. Daripada tadi Nabi Musa membawa segala macam perkhabaran, mesej dakwah dan juga pertanyaan untuk membuktikan one point and one point only, iaitu kita ini makhluk, kita ada pencipta. Tak kiralah engkau ataupun aku wahai Firaun, kita sama-sama diciptakan. Kita ini adalah makhluk, kita ada pencipta. Pencipta kita telah memberikan kita bukti-bukti adanya wujudnya pencipta. Jadi itu adalah poin dia. Tapi ayat 51, qala fama balul qurunil ula, yang kau cakap-cakap ni, yang lepas tu nak kata macam mana nenek moyang kita orang sebelum ni tak betul lah. Macam mana pula keadaan dia orang tu? Jadi seterusnya Nabi Musa menjawab, qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Jadi Nabi Musa membalas balik, ilmuha 'inda rabbi, tentang mereka itu, pengetahuan mereka tentang mereka, pengakhiran mereka adalah di sisi Tuhanku. Bukan maksudnya Nabi Musa tak mahu nak menjawab, tetapi sekadar mengingatkan yang perkara yang kalau sekiranya kita tidak tahu, maka eloklah kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan dalam ayat ini ada perbahasan-perbahasan yang lain. Contohnya tentang masalah kedudukan orang-orang kafir yang tidak sampai kepada mereka mesej Islam, mesej dakwah.
apakah kedudukan mereka? Para ulama membahaskan kumpulan ini dan memberikan mereka satu gelaran yang dipanggil sebagai ahlu al-fitrah. Maksudnya orang-orang yang fitrah, yang tidak sampai kepada mereka mesej Rasul, mesej Islam, mesej iman, maka dihukumkan mereka itu dengan satu hukuman. Bukan hukuman tu sebagai punishment, maksudnya mereka ini they will be judged. Mereka ini akan dibicarakan mengikut kepada amalan mereka di muka bumi. Jadi itu adalah ahli fitrah. Mereka itu tidak sampai dakwahnya. Jadi kerana itu masalah ni berpanjangan sangat, sampailah kepada ayahanda dan bondanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kedudukan mereka. Dan ini merupakan satu perdebatan yang hangat. Tetapi kita lebih cenderung untuk mengatakan yang bonda dan ayahandanya baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan golongan yang hanif, dia panggil. Orang yang beriman dengan apa yang dibawa daripada Nabi Ibrahim dahulu. Dia ada golongan yang itu, ada golongan ahli kitab, ada golongan yang tidak sampai kepada mereka itu dakwah ataupun mesej Islam, maka mereka itu dinamakan ahli fitrah. Mereka itu will be judged, mereka akan dibicarakan mengikut kepada amalan masing-masing dekat hari akhirat. Ada pun mereka yang sampai mesej Islam, telah pun tahu hujah yang telah dibentangkan kepada mereka, sekiranya mereka kekal dalam kekufuran, maka mereka lah yang akan bakal mendapatkan balasan kelak di hari akhirat. Jadi Nabi Musa beritahu, qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Kitab kat sini kataba ni tuan-tuan, kita tahu maksudnya kitab, okay? Tetapi kataba ni juga maksudnya adalah meletakkan sesuatu peraturan. Sebab tu kita tak lama lagi puasa, di antara ayat yang biasa kita sebut ialah kutiba alaikumusiyam, maka diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Kutiba, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Jadi kitab dekat sini adalah sesuatu yang telah termaktub. Kitab sini bukan maksudnya Taurat, bukan maksudnya wahyu-wahyu yang diturunkan, tetapi Lauh al-Mahfuz, di mana segala macam ketentuan qada dan qadar telah pun ditetapkan. La yadhillu rabbi wa la yansa. Maksudnya Tuhanku tidak sesat dan Tuhanku tidak lupa. Tuhanku tidak sesat dan Tuhanku tidak lupa. Jadi seterusnya kita akan tamatkan dengan ayat ini insya-Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta. Allazi ja'ala lakum. Allazi ni penting sebab apa? Dia menunjuk yang. Bila yang maksudnya ada pencipta. Alam semula jadi ini tidak tercipta secara kebetulan seperti mana yang dikatakan oleh orang ateis. Macam mana, how come lah benda tu boleh jadi coincidence? Benda yang coincidence ni, dia biasanya adalah sesuatu yang rambang, dan consequence dia, result dia pun akan rambang. Tetapi macam mana, how can we explain segala macam ketertiban, undang-undang, sifat dan sebagainya? Dia tidak mungkin terjadi tanpa rencana, tanpa pencipta. Sebab tu Allah Ta'ala kata allazi ja'ala lakumul arda mahda, yang menjadikan bumi ini terhampar, boleh berjalan dan sebagainya. Kenapa pula pelik sangat ke Allah Ta'ala jadikan benda ni terhampar dan sebagainya? Yes, pelik lah. Kita belajar planet-planet dekat cakrawala kita ni, planet pelik sebenarnya. Dia ada 4 planet yang dekat dengan matahari ni, yang ada kerak dekat permukaan dia, yang mana kita boleh berjalan. Ada planet yang pelik, yang nampak je bulat, sebenarnya dia bukan ada permukaan, dia gas saja. Apa dia?
Mushtari dengan Zuhal dan seterusnya. Yang kita nampak tu, maksudnya adakah kita boleh landingkan kapal angkasa dekat Mushtari dengan Zuhal? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab semua yang kita nampak tu gas, dia tak ada permukaan. Kita belajar sains kan, dia kata tak ada permukaan. Dia nampak bulat tu memanglah sebab pressure gravity tu dia sama untuk semua sudut. And then again you nampak lah benda tu bulat. Tapi the truth is that Zuhal, Mushtari tak ada permukaan. Nampak? Jadi ada planet yang Allah Ta'ala jadikan ada permukaan. Kita boleh jalan sesuai gravity dia sekian-sekian, tidak menyusahkan kita. Kalau gravity ni terlalu berat, payahlah. Semua kena slip disc belaka. Sebab apa? Dia akan tarik ke bawah. Tapi disebabkan dia punya gravity itu proportionate dengan kita punya structure, maka okey, tak jadi masalah. Kalau gravity berat, kita nak berjalan pun payah. Kalau ringan sangat pun, sikit macam bulan pun, kita dah terapung-rapung, payah cerita. Semua benda terapung, payah. Jadi kalau kita fikirkan dan renungkan, ini adalah merupakan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Dijadikan muka bumi, permukaan ni pula sesuai. Boleh pula kita menternak, boleh pula kita bertani, boleh pula kita bercucuk tanam. Yang NASA duduk spend billions of dollars tu, konon-kononnya nak mencari kat mana kita nak hidup lepas ni. Kalau muka bumi ni jadi teruk dan sebagainya, kita nak berhijrah kat mana, pergilah, kata Elon Musk tu pun nak hantar kapal angkasa pergi Marikh dan sebagainya. Nak hidup macam mana kat Marikh? Sebab dia punya ekosistem tu, keadaan dia tak kondusif. Allah Ta'ala ciptakan kita dekat muka bumi ni dengan adanya sistem. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi. Siapa yang ciptakan kita dekat muka bumi ni? Allah Ta'ala. Dia yang pilih muka bumi ni sebagai planet untuk kita. Bukan macam teori orang barat, dia kata kita ni datang dengan satu kapal angkasa, nenek moyang kita ni alien, datang konon-kononnya letakkan kita dekat muka bumi ni, kejap tak lama lagi dia datang balik lah. Kata payah. Dah jadi cerita Cartoon Network pula macam tu. Jadi apa yang Quran sebut kepada kita adalah sesuatu yang merupakan fakta. Dia yang menjadikan muka bumi ni mahda. Kita boleh berjalan. Bila boleh berjalan tu kita boleh jumpa orang, kita boleh ada aktiviti perdagangan. Bila ada aktiviti perdagangan, boleh ada kelangsungan hidup. Wasalaka lakum fiha subula. Bila ada permukaan, boleh berjalan. Penting. Sebab apa berjalan? Apa kat sini maksud ayat ni? Ada faktor-faktor, ada benda yang menjadi faktor ekonominya. Kita boleh buat aktiviti, berdagang, bertukar barang, bertani dan sebagainya. Wa anzala minas sama'i ma'a. Dia jugalah yang menurunkan daripada langit air hujan. Apa pula what's so great about hujan yang turun? Sebab hujan ni pun pelik. Yang ada dekat atas kepala kita ni tuan-tuan, kita nampak ni bukan asap. Asap tu adalah air, hidrogen dekat atas tu. Sebab apa? Ketumpatan udara dengan ketumpatan air, maka air itu boleh berada dekat atas. Dia tak sama. Jadi disebabkan itu, bila saintis kaji 1 kilometer persegi awan beratnya adalah lebih kurang 5.5 tan ataupun 5,500 kilometer yang duduk atas kepala kita tu. Kalau 5 tan turun atas kepala kita, tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, air turun dalam keadaan bertitik. Kalaulah umpama kata air dekat langit tu turun macam mana kita curahkan baldi dekat lantai, Jahanam. Jadi kebesaran Allah Ta'ala, dia jadikan sesuatu berbeza ketumpatannya. Kita baling besi, masuk dalam air, tenggelam. Tapi besi kita buat kapal, kapal tak tenggelam, duduk atas air. Ketumpatan berbeza-beza. Kita belajar fizik kan, dan sebagainya. Orang belajar material engineering boleh faham lah benda-benda gini. Tapi this is basic physics, basic science. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwaja. Allah Ta'ala ciptakan sesuatu, dikeluarkan daripada tumbuh-tumbuhan. Kita belajar juga pendebungaan dulu. Ada lelaki, ada perempuannya. Macam mana golongan sekarang dekat barat kata kita ni tak boleh. Saya ni I'm not binary. Binary kata saya ni bukan lelaki, bukan perempuan dekat barat. Sekarang ni tengah pening dekat barat. Jantina bukan lagi lelaki perempuan, tapi di antara lelaki perempuan tu ada 4,000, 5,000 jantina yang lain. Ikutlah nak panggil apa.
lagi jahanam tamadun barat. Mereka ni masing-masing dengan kepercayaan dia kata saya tak boleh. Jadi pelik pula kalau sekarang ni kalau nak buat conference dengan US dengan UK tu, how shall I address you? Kena tanya pula, takut insulting kepada dia. Kok dia ni lelaki tapi dia tak nak dipandang sebagai seorang lelaki. Satu hal. Nak ajar Inggeris pun sekarang payah. Pronoun ganti nama tak macam dulu. Ya? Ada feminine dengan masculine, dua je. Dalam bahasa Arab ada muzakkar, ada muannas, lelaki dengan perempuan. Sekarang ni ada pula macam-macam. Bukan he dengan she je, ada z pula. Haruk suruh dekat barat sekarang ni. Masalah-masalah macam ni. Tapi secara umumnya Allah Ta'ala kata kita ciptakan segala sesuatu dengan keadaan berpasangan, lelaki dan perempuan, kromosomnya XX ataupun XY. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Jadi benda ni panjang azwajam min nabatin syatta. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kita, ciptakan udara, ciptakan keperluan kita kepada makanan. Dipermudahkan pula Allah Ta'ala menjadikan makanan itu tumbuh di ternak dan sebagainya. Betul Allah Ta'ala kata, dan kita habiskan sini insyaAllah, kulu war'au an'amakum, makanlah, piaralah binatang ternakan kamu. Inna fi dhalika laayatin liulin nuha. Sesungguhnya di dalam segala apa yang kita perhatikan berlaku di keliling kita ini terdapat tanda-tanda isyarat bukti bagi mereka yang ada akal, bagi mereka yang ada kebijaksanaan. Nuha, maksudnya kat situ. Jadi itulah di antara perkara yang saya rumuskan balik. Apa yang kita ambil pada hari ini ialah tentang bagaimana dakwah kepada golongan tertentu memerlukan pendekatan dan bahasa yang tertentu. Secara umumnya, walau bagaimanapun kita ditekan, walau bagaimanapun kita dikecam oleh pihak yang satu lagi, pihak lawan, pihak mereka yang kita hendak menjalankan dakwah, cara kita tetap istiqamah dengan bahasa yang lembut dan juga dengan kesabaran. Kita ambil juga tadi tentang bagaimanakah ayat 50 tadi merupakan ayat yang begitu pendek dan ringkas tetapi mengandungi makna yang begitu berat dan dalam. Bagaimana kebesaran Allah Ta'ala itu dapat kita lihat dengan kita memerhatikan perkara yang selama ni we took for granted. Benda yang biasanya kita tengok dalam keadaan kita rasa penting tak penting dan sebagainya, tetapi kalau sekiranya kita betul-betul memerhatikan dan meneliti, insya-Allah kita akan dapat melihat bahawasanya dalam ayat Al-Quran dia kata subhana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Ya Allah, engkau tak ciptakan semua ni dalam keadaan tak ada sebab. Subhanaka faqina adzabannar. Akhirnya kita akan mensucikan Allah betapa kita ni adalah lemah sebagai makhluknya, dan betapa kadang-kadang kita alpa dengan keagungan dan keesaan dengan Allah Ta'ala letakkan pada bukti-bukti ciptaannya. Seterusnya, sesuatu soalan itu bukanlah maksudnya sentiasa untuk mendapatkan jawapan, bahkan dia adalah untuk sindiran. Tak semestinya kita menjawab sesuatu soalan. Sebab apa? Kalau tujuannya untuk memerangkap, tapi cukuplah untuk kita memberitahu perkara yang umumnya sahaja. Seterusnya, ayat tentang kebesaran Allah Ta'ala dapat kita lihat pada penciptaannya, muka bumi, tumbuhan, haiwan dan seterusnya. Dan kalau umpama kata kita mempelajari sesuatu, terutamanya sains, tujuannya adalah untuk kita mengetahui keesaan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, dan bukanlah sekadar maklumat saja. Kalau kita mempelajari sesuatu ilmu tanpa dapat kita kaitkan dengan kebesaran Allah Ta'ala, maka it would be meaningless. Dia tidak akan membawa kepada apa tujuan ataupun makna. Jadi salam Ramadan tuan-tuan. InsyaAllah kita akan menyambut Ramadan. Daripada saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada tersalah bahasa dan sebagainya. Boleh menyinggung tuan-tuan dan puan-puan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.